Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke episod yang kedua MPOV UiTM Chong Melaka yang bertajuk di antara tiga yang mana? Mesti korang tertanyakan tiga tu apa? Tiga tu panel kita pada hari ni. Satu, dua, tiga. Okay, panel kita ni bukan biasa-biasa, bukan calon-calon orang. Presiden unit uniform yang ada di UiTM Chong Melaka. Okay, Assalamualaikum, nama saya Lady Batrisha binti Muhammad Al-Qalbi, Setiausaha Eksekutif Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, panel kita yang pertama adalah Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Puan Sharifah Nabila binti Said Suhairi, merupakan Presiden untuk Pasukan Bantuan Sukarela BAD 67. Bantuan Sukarelawan. Betul Presiden? Betul. Okey, panel kita yang kedua. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Arifin Anas ataupun Cik Syamil. Saya merupakan Presiden Kos Sukarelawan Polis Siswa-Siswi semenjak sesi Mac 2022 sehingga sesi Oktober 2023. Wah, nampak kita bawa sukses. Sukses ni yang dalam cerita Polis Info bukan? Betul? Lebih kurang macam Lebih tu kurang kan, tapi lain sikit. Faham. Okey, panel kita yang kedua panel kita yang ketiga, maaf Okey, kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kanan Muhammad Imam Zaidi, selaku yang dipertua Majlis Perwakilan Komandan Kesatria untuk sesi kali ini. Komandan Kanan, Komandan kiri tak ada? Komandan kiri kita ada Komandan Kanan je. Kanan je. Tapi Kesatria ni kan betul lah UiTM je ada. Universiti lain tak ada. Memang eksklusif. Hanya UiTM je. UiTM saja. Okey, jadi kita mulakan soalan yang pertama. Soalan pertama kat sini, boleh tak di antara kalian cerita apakah tugas ataupun fungsi utama unit uniform? Ada siapa nak mula? Sebelum saya ceritakan tugas, mungkin saya boleh kenalkan sedikit mengenai latar belakang konstruksi ini. Konstruksi ini singkatan bagi Kos Sukarelawan Polis Siswa-Siswi, di mana kami adalah satu uniform yang berpandukan Badan Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Jadi macam tadi komandan kata mereka adalah satu badan yang eksklusif. Kami pun rasa nak claim lah. Uniform kami ni hanya terdapat di 20 buah institut pengajian tinggi di seluruh Malaysia. Antaranya UiTM, UM, banyak lagi lah. Balik pada soalan tadi, apakah fungsi atau tugas uniform? Seperti kami banyak didedahkan dengan latihan-latihan yang berpandukan kepolisian lah, seperti menjaga keamanan, menjaga keselamatan. Jadi bila uniform polis pada peringkat universiti ni, kami banyak dijemput untuk menjadi jawatan kuasa dalam program-program yang dianjurkan oleh UiTM. Antara contoh, pada semester yang lepas kita ada program Lenju Berselawat. Jadi kami dijemput untuk jadi jawatan kuasa penggerak pelajar bersama-sama polis bantuan. Jadi selain daripada tugas-tugas macam tu, kami juga berperanan sebagai mata dan telinga untuk polis-polis bantuan di UiTM. Bergerak seiring lagi. Jika contohlah, jika ada di antara kami yang melihat ada pelajar buat kesalahan kan, kami boleh take note benda tu dan laporkan kepada Yang tu boleh sampai. Okey. Kira kami boleh laporkan pada pihak polis bantuan lah. Sama-sama menolong polis bantuan dalam mengurangkan jumlah pelajar yang langgar undang-undang UiTM. Kiranya BB ada extra help lah for guys. Tolongkan dia boleh. Nice. Okay, seterusnya ada? Saya rasa saya pula nak. Sebab pasukan bantuan sukarela ni, kami ni badan beruniform, tapi macam komandan dengan sukses, kami ni kalau di luar kami bukan NGO. Berbeza sikit sebab kami di bawah Bulan Sabit Merah Malaysia. Yelah, beza BAD dengan Bulan Sabit Merah kan. Sebab I expect nama dia BAD macam fungsinya mesti lebih kurang kan. Okey, saya terangkan sikit. Pasukan bantuan sukarela dalam bahasa Inggeris, BAD dia adalah Voluntary Aid Detachment 67, di mana Bulan Sabit Merah adalah induk kami. Dan BAD ni adalah macam salah satu unit. Jadi kami macam bernaung di bawah mereka lah. Tapi dalam UiTM. Jadi kalau nak katakan, saya rasa semua dah tahu kot kalau cakap asal Bulan Sabit Merah ni, semua dah agak dah mesti babak kesihatan, babak kecemasan. Memang aduh. Jadi saya kok ada sakit. Kenapa? Gitu. Jadi
macam SUSIS dia bergerak seiring dengan PB kan, kami bergerak seiring dengan unit kesihatan. I see. Jadi kalau apa-apa masalah ke atau dari segi kebajikan dan kesihatan pelajar, memang kami yang biasanya akan forward lah ke depan dulu. Oh, kira macam first responder dulu panggil korang lah kan? Sebab korang dekat dengan student. Betul, sebab kita pun memang dipanggil first aiders. I see. Okay. Tanya seterusnya? Untuk Eksklusif. komandan kita ni simple je. So sebab kita di bawah naungan UiTM, hanya ada di UiTM je. So kita ni di bawah unit curriculum. Unit curriculum UiTM, kami adalah tulang belakang yang membantu untuk pentadbiran unit curriculum. Sebab unit curriculum ada banyak uniform di bawah-bawah dia lah. Contoh SIS VAD mungkin ada yang lain, watannya, palapis, bomba, ATM dan sebagainya. So untuk unit curriculum, kawal mereka yang ramai ni, kami akan membantu untuk jadi mata-mata dan mengawal mereka yang akan sedia orang daripada segi latihan dan silibus orang sahaja. I see. Okay, baik. Okay, soalan yang kedua pula. Kenapa anda pilih untuk sertai badan dengan uniform? Apa kelebihan dia yang korang dapat bila korang masuk? Saya pada badan sihat sebab selalu ni ada latihan intensif dia secara fizikal kan? Antaranya? Kalau pendapat saya lah, saya masuk awalnya sebabkan biasa kita masuk uniform dari UiTM ataupun universiti akan dapat benefit. Tapi saya nak cuba ubah diri saya yang sebelum masuk universiti supaya menjadi lebih baik lah. Kita ada soft skill sebab uniform, selepas saya masuk uniform ni, lepas sertai training ni, kita dapat something yang tak boleh belajar daripada dalam dewan kuliah atau bilik kuliah. Soft skill kan? Soft skill tu penting lah untuk kita build kita punya karakter untuk the future. Takkan kita nak stay student sampai bila-bila. Dan sekarang kita dah kena build kita punya diri, mantapkan apa yang patut lah untuk kerja yang kita akan datang. Betul. So bila kita masuk ni kan, mental also kita train kan, to be strong untuk hadap dunia luar. Yang pandangan yang kedua, dua lagi ada pendapat. Kita bagi kerja teman dulu. Kebaikan, kalau nak kata kebaikan join SUSIS ni, saya dengar ada duit kan? Ada free college tu confirm. Dan kita dah kena jimat duit kat situ. Kami dibayar enam. Saya dengar elang. Kami guru latihan khusus atau apa-apa perjumpaan sekalipun. Jadi dengan adanya elong tu mungkinlah dapat bantu setengah anggota kami sebab bagi apa yang saya nampak tak ramai yang datang daripada keluarga yang senang. Jadi mungkin dengan cara masuk SUSIS dan dapat elong, mereka boleh beli kari kurangkan beban keluarga. So kalau ada event apa ada elong tambahan pula kan? Kalau betul kelas keluar. Memang setiap kali apa-apa sajalah yang kita terlibat memang akan diambil awis. Ini strategi masuklah SUSIS. Macam bahaya pula. Okay, untuk VAD pula. Okay, pada pendapat saya pula, kalau kita cerita pasal badan uniform, kami memang berbeza sedikit. Kami dari segi kawat memang tak sangat sebab kami NGO kan. Jadi kami merujuk kepada kursus persijilan. Kursus persijilan kalau buat kat luar memang mahal, tapi kalau buat kat sini alhamdulillah dapat free sebab memang ni lah dia tanggung everything. So macam last semester kami dah buat kursus PCA dan CPR, pertolongan cemas asas dan CPR, iaitu sijil peringkat antarabangsa. Antarabangsa kan dia main. Okay. Jadi kan kalau ikutkan untuk Bulan Sayap Merah kami ada 7 sijil, dan jika kami berjaya habiskan 7 sijil ni, kami duit pelatih. Dia dapat duit sama juga set hasil. Dan sijil ni pun kalau masuk kerja letak resume, insyaAllah memang akan ramai yang nak lah. So, memang susah dapat sijil tu. Okay, baik. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, adakah anda rasa macam join badan uniform ni dapat memberi kesan jaminan kepada masa depan pelajar? Macam sasihan diri dia pada masa depan dia berubah bila masuk. Okay, bagi saya sebenarnya saya masuk sebab saya memang ada PBSM. Jadi bila saya masuk sini, actually banyak mengubah saya sejak saya masuk badan uniform ni. Saya dapat belajar banyak mutu komunikasi sebab saya dulu merupakan seorang pendiam, dan saya dapat tahulah, dapat rasa sendiri, dan kita menjadi lagi proaktif untuk berkomunikasi dengan orang. Dan communication skill ni yang penting sebab communication and comprehension ni dia macam something yang kita kena belajar first hand. Dia tak boleh kita belajar daripada macam Cik Aiman kata dalam bilik kuliah semua.
Dan juga leadership skills, itu saya rasa memang leadership skill memang kena ada lah kalau masuk dalam badan uniform. Dan yang saya rasa paling interesting untuk belajar sebab yelah mereka kan student dan juga young adult, dan mereka nak rasa fit in, bonding dengan kita punya unit kita. So memang kita akan rasa macam kita fit in lah dalam universiti. Dalam masyarakat pun rasa berani sebab kita berfungsi dalam satu kumpulan tu kan. Ya, betul. Syamil dengan Aiman ada nak tambah? Okey, kalau kalau saya punya pandangan lah, kita orang macam komandan, kita orang ni di training tu bukan kawat saja. So the overall daripada segi pendirian kita, adab kita, kita punya cara bercakap semua macam soft skill tu semua kita latih. Kita tak latih orang ni dalam UiTM, kau habis di UiTM terus dah tak payah jadi apa-apa dah. Betul. Jadi tapi kita latih pelajar-pelajar ni supaya orang keluar dia jadi orang yang berguna lah. So bila kita ni dilatih dalam keadaan yang sangat tak selesa, kadang kita tengah buat kerja ke, kita tengah training, kita dimaki, kita dimarah. Tapi kalau daripada segi pandangan orang pandang negatif, kita akan macam tak selesa, tak best benda tu. Tapi benda-benda yang ni, kalau kita pandang dari segi negatif, di dalam pekerjaan, kalau bos atau supervisor marah kita, dia takkan kacau mental kita, and kerja kita tu akan sentiasa go on. Kau marah lah kita sekali, macam mana sekalipun, kita boleh tahan, kita boleh adapt. Kena marah dari mesti dulu. Sebab kita akan fikir, alah jangan yang kita kan. So sampai bila kan. So sebab tu benda ni penting untuk pelajar-pelajar. Kalau macam saya kata tadi lah, tak dapat dalam Ya. Syamil ada yang tambah? Setuju Aiman. Setuju kata dilatih untuk jadi orang. Sebenarnya ilmu-ilmu yang kita orang belajar sepanjang dalam uniform ni tak semestinya boleh guna dalam uniform ni saja. Mungkin nanti bila dah habis boleh guna di tempat kerja, di rumah ataupun dalam kehidupan seharian kita lah, supaya jadi orang. Sebab dalam dunia ni benda yang indah atau benda yang cantik selalu menyakitkan kita. Kita benar. Bagi satu benda kan yang cantik atau yang indah, tapi kita buat benda yang tak sakit. Sebab kita nak berjaya pun kita kena susah-susah dulu. Orang kata patah susah-susah dulu. Betul. Macam belian kita kena pressure kan. Nak buat dia kena sakit dulu baru benda tu cantik. Syamil? Pasal menjamin masa depan, nak tambah sikit lah. Sebenarnya ada beberapa pelajar yang tak terlibat dengan uniform. Pandangan diorang terhadap uniform ni memenatkan, membuang masa, hitam kawan, kulit terbakar, orang tak dapat perform dalam akademi. Jadi saya nak keluarkan satu bukti daripada kalangan anak buah saya sendiri. Sebenarnya ramai je dari anak-anak buah saya yang masih dalam landasan untuk dapat ANC. Ini bukan nak riak. Tapi ini cukup untuk buktikan yang uniform ni tak bermasalah, tak membebankan kita pun dalam akademik, selagi mana kita pandai menguruskan masa kita and kawal mental lah. Kalau kita rasa benda tu beban lagi. Kalau kita rasa benda tu mudah lagi. Mindset kan? Mindset. Ya, dia macam ubah mindset kita dan macam test kita dengan patient, sabar, betul menjadikan kata orang menjadi orang. Jadi orang. Okay, soalan ni lah, soalan kontroversi sikit lah. Okay, contoh macam MPP, kita menyumbang macam dari sudut pengurusan student refer kita. Macam kalau ada bantuan kebajikan ke apa ke, kita orang frontliner. Kalau ada orang luar datang, kita frontliner. Or macam kalau benda tu is not related with physical sangat, kita akan pergi dulu untuk pengurusan kan. Kalau untuk korang apa unit korang yang menyumbang kepada universiti ni? Okay, untuk VED, pada saya. Tadi sini start je. Cepat. Telefon kau. Okay, untuk VED seperti saya katakan tadi, kita orang mengutus sukarelawan dan bahagian kesihatan. Jadi saya rasa yang paling ketara yang boleh nampak untuk student lah, kami banyak bertugas untuk program-program sukan, program yang melibatkan ada kecederaan tinggi. Kita panggil high risk injury program. High risk. Low risk pun kadang-kadang kami akan still standby sebab yelah malam tidak bau. So kita just jaga. Contoh macam dalam pesawat tu lah kan. You tak expect kan banyak injury. Malam pesawat saya bertugas pada malam tu, dan saya berkata, saya ingatkan mulut kami ni kami biasa terpantang.
Jangan lupa kalau kata ni low risk injury ni, sekali banyak engkau. Orang banyak injury apa dekat program tu? Malam berusaha waktu saya dapat banyak kes, mostly pada bahagian pening, pitam, sakit kepala dan banyak injury pada bahagian kaki juga. Crowded place, right? Ya, dia crowded dan ramai sesak nafas. Lepas tu in the end ramai duduk dekat luar, memang keluar lagi senang Sampai kan UK pun buat ambulans diorang. Kami berlari pusing DTS. Nasib baiklah banyak juga orang tolong sukses tolong kita orang report ada orang sakit sana, ada orang sakit sini. Kita macam ya ke, kejap tak cukup tangan lah. Jadi tak apa, kalau luar daripada program, kami juga macam standby secara pasif bila UK tutup, unit sana tutup. Oh, I see. Sebagai contoh, macam last semester banyak BIM, masa kecederaan BIM, kemalangan BIM. Jadi masa awal BIM ada tu, tiap kali tiba saya call. Saya tengok buat BIM ni, tiba buat call. Hello, Sharifah, ada orang jatuh BIM. Jatuh BIM? Kita pun lari lah pergi office, ambil kita punya first aid dan terus rawat. Ada sampai memang kes teruk lah juga. Jadi kalau macam malam tu macam tu, memang biasanya kami lah akan orang akan panggil. Kalau unit kesihatan tu tutup, macam mana nak contact VAD? Korang boleh je contact mana-mana MT. Kita ada nombor, kita ada dekat Instagram VAD 67kg. Ada nombor telefon kita orang kat situ, semua majlis tertinggi, ada presiden sampai ke quartermaster kita orang. Jadi boleh contact diorang kalau awak tak kenal mana kena follow Instagram ni. Boleh lah kami ada juga sekali. Mohon standby. So macam malam-malam ambulans macam ni kalau ada betul-betul injury yang teruk? Okay, daripada pengalaman saya, daripada masa saya SEM 3, SEM 2 macam tu, ada berlaku, ada orang pengsan time satu event, saya tak ingat, tapi event dekat DTS. Teruk sangat dan kami terpaksa call ambulans luar. Kalau ambulans UK dah tutup, kami akan telefon luar. Itu pun kalau betul-betul dah serius sangat dan kami dah macam pantau kata tak boleh, kena call juga orang luar. Baru kami akan call ambulans. So macam VAD kan ada terlibat dalam program-program yang sebagai first aid. So macam anda kata kelab-kelab satuan lain ada nak buat program atau kami nak buat latihan, boleh tak minta jemputan daripada VAD atau nak minta bantuan VAD sebagai first aid untuk supaya kita orang kalau ada apa-apa kita orang dia pakar bab kesihatan? Boleh je, kami open saja untuk korang ni. Just buat surat ke ataupun kalau nak mohon standby, kami ada buat like I said lah, macam saya cakap tadi dekat Instagram VAD tu ada cara nak buat permohonan dan juga syarat-syarat je lah. Dan kalau nak jemput kami untuk mengajar, bukan mengajar lah, just bagi tahu basic training macam tu, boleh juga, kami open juga. Tapi itulah ramai tak kenal sangat kami. Kita orang sebab kita orang baru naik sekarang. Masa awal saya masuk VAD tak dikenali, kita orang dikenali sebagai medik. Medik. Setahu saya lah pasal sejarah VAD ni kan, VAD ni dulu bernama bawah Kesatria tau, dan UiTM Johor Melaka sahaja, dan satu lagi UiTM mana tau? UiTM Kelantan Tak UiTM. Tapi ada dua je cawangan yang ada VAD ni. So Melaka ni unik lah sebab kita ada VAD. Sebab setahu saya dekat cawangan lain tak ada. Dia orang semua bernama bawah sama dengan Kesatria. Betul. Okay, yang tu saya nak bagi sedikit. VAD ni kita orang punya like the reason kenapa berlaku dengan VAD kat sini disebabkan adalah orang atas nama dia pernah dekat universiti macam kat situ ada VAD tapi universiti bawah Kementerian Kesatria. Saya masa saya semester 3, diorang datang kat sini buat penanda aras tapi diorang masih lagi bawah Kementerian Kesatria. Dulu VAD pun bawah komander, jadi kami tak bersinar lagi. That's why baru sekarang korang baru nampak kita orang dekat sini. Sebab dulu dia macam VAD ni baru berpecah. Daripada saya punya mantan saya batch 10, saya daripada batch 9 dan sekarang batch 10. Daripada saya tak pasti, mungkin daripada batch 7 atau 8 baru pecah macam tu. Maknanya nak mampu bergerak sendiri lah. Ya, betul. Dia sebab dulu kalau nak tahu ATM, bomba dan uniform yang lain di bawah helikopter ni, komander adalah ketua dia. Sebab masa saya kata tadi lah, tulang belakang kami yang mengawal mereka, kami adalah ketua-ketua di setiap uniform. Kalau ada apa-apa contoh dia macam organisasi lah, presiden ni adalah komander. Dan ada esko keselamatan, VAD, esko penyelamatan, bomba dengan APM. Kalau untuk Kesatria, apa yang sumbangan dia yang terbesar yang kita boleh secara detail, secara ringkasnya kita boleh terangkan? Jadi sebenarnya kami banyak bekerja behind
the scene lah. Banyak kerja belakang takbi, macam contoh uruskan program, atau mungkin ada program pada MPP minta bantuan kami akan bantu kan. So biasa kita orang kerja-kerja macam pengurusan. Sebab masa orang kata kami ni hanya fokuskan kawat je. So nak ubahlah persepsi kita, fokus kawat. And pengurusan pun penting juga untuk akan datang. Pengurusan majlis, event, kita belajar something pada MPP, pengurusan. Di sumbangan kami banyak tak nampak kami suruh. Kerja-kerja kami ni tak menyelah sangat. Kalau ada pun ada, mungkin kurang lah. And salah satu kerja kita orang juga jadi pembantu jurulatih waktu kelas curriculum semester 1. Kami akan bantu jurulatih. Kalau jurulatih tak ada, mungkin kami boleh latih orang. Sebab kita orang ada credibility dan qualification untuk ajar orang. Orang pun ada latihan pangkat kan? Betul. Lepas tu macam sampai satu pangkat tu baru boleh train budak-budak kita. Tak. Once dah masuk komander, kita memang dah boleh belajar untuk melatih budak-budak yang tak ada basic. Dalam komander ada berapa pangkat boleh cerita? Kita start pada bawah lah. Yang selepas dia habis latihan intensif, iaitu latihan untuk intake baru, kita akan jadi komander muda. Komander rendah muda. TRM. Lepas tu dia akan naik satu aktiviti, iaitu aktiviti pemantapan. Diorang akan naik sebagai KRK. Selepas KRK, diorang akan jalani ujian kenaikan pangkat. Diorang akan bertanding untuk komander muda dan komander madya. Komander madya ni di mana tahap pangkat tertinggi yang hanya orang-orang yang tertentu saja akan dapat. Dia ada qualification dia, dari segi CGPA, dari segi kawat dan overall lah. Dia tengok akademik juga? Akademik ni penting. Dia at least 3 ke atas. Sebab bagi kita, uniform kita jaga, akademik pun kita jaga. Kita tak boleh fokus satu. Bagus macam tu. So kita pun ada motivasi nak jaga sebab kita nak dapat pangkat. Kalau ada apa-apa masalah akademik dari segi pihak saya, pihak komander, kita orang akan soal siasat sikit lah. Kenapa dia macam ni, kenapa poin dia tu. Takut. Panggil dia. Dan komander madya tu adalah yang tertinggi lah. Tapi macam saya komander kanan tu hanya ada satu je, sebab dia hanya YDP saja yang akan dapat, presiden saja. So macam mana saya daripada komander madya naik ke komander kanan, kena buat something yang memerlukan qualification lah. Macam kalau ikut prosedur dekat Shah Alam, komander mereka kena overall lah, ada achievement yang besar. Macam join atlet ke, kawat pun kena perform. CGPA diorang kena setiap 3.5 ke atas. Sangatlah menjaga. Jaga nak. Wah, Syamil pula untuk sukses ada tumbang? Sumbangan kalau kata daripada kami tak macam komander. Komander ni banyak sertai pertandingan-pertandingan yang dalam komander seluruh Malaysia. Sebab UiTM punya kan event. Kami banyak sertai kursus. Tapi selain kursus tu, kami banyak juga anjurkan program-program. Jadi sumbangan tu dari segi menaikkan nama lah. Sebagai contoh, saya boleh bagi semester yang lepas kami ada buat satu program kolaborasi antara bersama murid-murid di beberapa buah sekolah di sekitar Melaka. Panggil student? Kita panggil murid datang sini. Ada dalam 5 ke 6 buah sekolah juga lah. Panggil cadet polis dia lah? Cadet polis. Comel lagi. Abang-abang ajar adik-adik. Ada kan? Ada kan? Jadi waktu program tu banyak kami dedahkan dengan tentang organisasi kami lah dan bidang itu sendiri. Motif buat program macam tu sebab kalau nak tahu beratusan lepas SPM yang sambung ke IPT semakin turun sejak COVID-19. Jadi ini pengusaha sekarang. Tak faham. Diorang nak kerja lah, bagai kan, tak nak sama belajar. Jadi dengan harapan adanya program-program macam tu dapat ubah perspektif diorang terhadap universiti. Mungkin buat diorang rasa macam bestnya jadi pelajar U, bestnya jadi anggota uniform ni kan. Itu yang kita harap tu supaya dapat naikkan balik ratus lepas SPM yang sambung ni. And betul ke sukses? Sebab mak saya sukses. So dia kata macam bila korang keluar sukses ni, korang akan tauliah dan korang macam ada shortcut untuk pangkat dalam polis, betul? Kalau nak kata shortcut tu tak jugalah. Tapi dia jadi satu kelebihan lah untuk kami. Kami apabila tamat tempoh selama beberapa tahun ni, kami akan ditauliahkan sebagai inspektor bersusis. Kami tak macam komander. Waktu jadi tu
ada pangkat, kami tak. Kami dah habis baru dapat pangkat. Tapi pangkat tu tak tunjuk, tak membuktikan yang kami terus jadi polis, tak. Oh tak. Ada yang kata, ada daripada kami yang nak sambung menjadi pegawai polis. Dengan sijil tu mungkin mereka akan diutamakan. Tak. Dia macam senang masuk lah. Antara ramai-ramai tu mungkin dia akan tanya siapa yang ada sijil sukses. Dia akan tarik dulu. Tapi masih kena jalani ujian-ujian dan pemilihan pula. Dia macam kami, kenapa ada pangkat tu? Macam kita kan pengambilan setahun sekali. So umur semua lebih kurang. Pangkat ni nak bagi kita hormat satu sama lain. Sebab contoh saya dengan Cik Syamil umur sama. Tapi kalau pangkat kami berbeza, kita kena hormat lah. Ia pun umur tua ke atau muda. Contoh saya yang YDPN, ada je anak-anak buah saya yang sama umur macam saya. Tapi diorang tak boleh nak cakap umur sama. Sebab kita belajar secara profesional dalam organisasi. Kita kena hormat sesama lain. So bila korang degree pula, bila masuk balik dalam contoh macam kita penerapan lah kan. So macam kalau kita dah diploma, kita dapat satu pangkat ni, saya tak tahu apa nama dia. Oh macam komander, kita orang 5 sem yang akan ditauliahkan. Syarat dia kena 5 semester kesatria. So lepas dia ditauliahkan, sambung degree kami akan jadi lieutenant muda. Panggilan dia adalah tuan atau puan. Dia tak ada panggilan komander, dia kena tuan atau puan. Kita tinggal. Okay, kita pergi soalan seterusnya kan. Antara dalam uniform kat UiTM ni, ada tak macam dia kadang korang, macam korang sayang, who is the best in uniform? Soalan tu saya rasa lebih baik kita bagi komander sis dulu kot. Komander. Kalau saya tak mesti ada nak yang terbaik kan, nak jadi. Sebabnya dekat macam kita tengok lah uniform komander je, so sis ni very macam tak nampak tau. So mestilah korang berdua rasa sayang kan, pasal like sikit komander. So macam ada politik tu kan. Dia benda-benda macam ni, semangat bersaing ni daripada cakap semua universiti, semua kelab mesti akan ada yang rasa diri dia lebih power, lebih bagus daripada yang lain. Tapi benda-benda macam ni sebenarnya kita tak boleh pandang remeh lah. Lagi kita yang presiden, kita kena kawal anak-anak buah yang fikir macam tu. Sebab kita tak boleh cakap kita yang paling terbaik. Dia macam ni lah, kita punya keselamatan polis bomba dengan APM. Polis bahagian keselamatan, bomba dengan APM bahagian penyelamatan. Mungkin doktor bahagian kesihatan. So anda kata kalau tak ada salah satu, tak boleh lah kita nak teruskan dalam negara ni. Sama juga dengan uniform. Macam BAE mahir dalam bab kesihatan dan keselamatan. Untuk SUSIS bahagian jenayah. Kami komander dalam bahagian pengurusan dengan bantuan unit kurikulum UiTM lah. Palapis, yang itu semua bahagian tentera dengan bomba dan yang lain. So kalau hilang salah satu ni, hilang tiang kita untuk stabil dalam suatu macam family meja. Kita dalam satu bulatan lah. Macam contoh Malaysia ada beberapa negeri, hilang satu, tak lengkap lah Malaysia. Tak jadi Malaysia lah. Tak jadi Malaysia. Nanti dia faham. So macam kira tak boleh nak kata the best sebab semua main peranan sendiri. Ni babak medical, ini babak jenayah, and this is pengurusan itu saling melengkapi. Kalau satu semua payah lah kan. Ini lah betul. Satu keluarga. Satu keluarga. Orang yang masing-masing. Dia sama. Kita nak tahu peranan masing-masing dalam ni. Memang kalau one of them tak ada, memang susah. Betul. So mungkin kalau dengan gabungan, kalau kita buat proyek contoh MPP minta bantuan di uniform, kita nak bergabung. So senang. Ada kesihatan, ada kawalan, ada pengurusan. So benda tu lebih rancang untuk kita nak buat sesuatu benda. Betul. Contoh kita bayangkan event, satu event tu pengurusan MPP buat. Lepas tu buat kawalan student, komander. And also untuk keselamatan student dan kalau andai kata kalau ada orang luar, keselamatan sukses boleh jaga kan. And also kalau if ada injury ke apa, contoh macam komen-komen sukan, kita ada BAE cover. So macam disebabkan kita bersama bekerja, tak ada yang terbaik, kita bekerja sama untuk menjaga satu event. Betul? Betul kan? Betul. Okay, jadi ni soalan yang terakhir lah kira ni kan. Kata-kata semangat nak bagi dekat pelajar-pelajar yang tengok kita punya podcast hari ni untuk unit uniform. Macam contoh macam dia orang berimpian nak jadi polis kan. So Syamil kena like you have to say something to the person lah. Macam tu contoh. Kita nak mulakan dengan siapa? Saya rasa polisi Kau Syarifah lah saya rasa. Kita sekali. Dah tadi lah boleh? Tak aku tak payah lah. Salah tadi. sorry
Belum. Belum. Okay. Macam kan saya ambil. Bukan keluar dulu. Oh, So kalau kata-kata semangat untuk masuk uniform ke atau untuk sebagai Masuk uniform lah. Student tu macam yang tengah tengok ni macam nak masuk komandan, tapi macam ragu-ragu lagi. Bagi kata semangat dia. dia macam mana kita dalam diri kita lah. Kita ni adalah ketua. Mungkin bukan ketua untuk sesuatu benda. Kita ketua diri kita sendiri. Di mana kita yang buat keputusan. Betul? Kita, korang kalau sebagai pelajar lah, untuk pelajar-pelajar yang tengok tu, berani sikit lah buat keputusan. Tak ada keputusan yang salah dalam hidup. Dunia ni macam cabang pokok. Lepas satu cabang, kiri kanan. Satu cabang, kiri kanan. Satu cabang, kiri kanan. Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Kita yang pandang betul secara betul, ataupun kita sendiri yang nilai benda tu baik atau tak. Kadang-kadang Tuhan nak tunjuk benda ni mungkin bukan untuk kita, so dia bagi cabang yang lain. So korang sendiri yang fikir. So berani buat keputusan, dan sebelum korang nilai sesuatu benda tu, tolong kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta lah. Contohnya saya dulu masuk uniform, saya macam tak suka kawan, tak suka pengurusan, tak suka bangun awal, tak suka disiplin. Tapi bila masuk benda-benda macam ni, saya dah kenal, dia membantu saya untuk jadi yang lebih baik lah diri saya yang sekarang. Kita sebagai pelajar, belajar bukan saja pada buku, tapi belajar dari segi kehidupan lah, untuk kita hidup di akan masa akan datang. So kalau korang habis belajar pun, kerja pun, korang tetap akan belajar daripada kesilapan korang. So kita nak ingatkanlah, kita kalau nak sambung belajar betul-betul. Nak kerja betul-betul. Nak cuba buat apa-apa, buat yang terbaik. Jangan alah aku power tapi aku buat sambil level. Jangan. Kita nak 100%, kita nak yang terbaik, kita kena jadi yang terbaik lah. Okay, itu je. Mungkin siapa pula nak cook? Ya, guess okay. Siap macam. Oh, nak ke? Okay. Alright. Okay, bagi saya, untuk semua pelajar di luar sana, nak dikatakan kita ni masih lagi muda. Sebab kata satu lagu ni, bergembiralah sewaktu kita masih remaja. Di situ lah. Nyanyi tadi. Tak boleh. Bergembiralah. Okay. Jadi waktu ni lah masa untuk korang mencuba. Macam Aiman katakan tadi, ialah masa ni untuk korang buat kesilapan. Sebab kesilapan tu tak bermakna the end of the world. Di sini lah korang akan belajar, timba ilmu, benda yang luar daripada kelas. Dan benda ni jugalah yang akan jadikan kenangan memori manis untuk korang. Bila korang masa kerja kan, tiba-tiba hadap benda ni, masa korang macam, oh tak apa, dulu aku pernah teruk, tak risau, okay je. Biasa je. Jadi saya nak katakan, inilah masa peluang untuk korang mencuba sesuatu baru, keluar daripada comfort zone korang. Jadilah seseorang yang korang rasa lagi better daripada hari semalam. Jangan compare yourself with another person, compare yourself to your yesterday. Macam tu. New episode lah. Ya, new lah, new episode, new book. Oh, saya lah. Daripada komandan kan BAD panjang, semangat saya juga yang panggil. Tapi saya punya pendek je kot. Sebelum saya nak bagi, saya nampak yang saya nampak yang jumlah pelajar yang menyertai badan uniform ni semakin berkurang. Jadi saya nak bagi sedikit kata semangat untuk adik-adik yang bakal masuk ke IPT. Produktifkanlah diri anda dengan sertai badan-badan uniform ni, ataupun bagi saya mana-mana kelab sekalipun. InsyaAllah macam bila sertai perkara-perkara sebegini, dia dapat mengembangkan potensi diri dan InsyaAllah jadikan anda insan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Betul. So bila kita buat pilihan drastik, tak adalah drastik. Macam bila kita masuk tu, macam kita punya kehidupan macam berubah sikit kan. Mana tahu macam mana diri kita yang ketiga tu macam sangat, macam ingatkan kita ni tak boleh buat benda besar, tapi kita dah buat benda besar. Bila kita tengok balik, I think our yang besar would be grateful lah. Macam like bestnya. Dia mesti sebabkan environment kot. Environment diorang ni tak suka benda-benda macam berdisiplin macam ni kan. Salah satu sebab kenapa diorang nak masuk. Mungkin sebab kalau diorang masuk, mungkin circle dia akan cakap kenapa masuk di sini tak biasa. So diorang kena berani buat keputusan kat situ. So kalau diorang nak abaikan kata-kata diorang, silakan. Bagus lah. Macam perspektif kawat betul intensif punya latihan. Orang jadi macam takut nak masuk tau, sebab takut tak dikomit. Dari komit tau. Sebab kan kena mental kan. Orang akan fikir apa function kita kawat kan. So ada yang tahu saya kenapa kita berkawat. Tapi kalau dalam buku kawat kami, kawat tu penting sebab disiplin, dengar arahan. And macam mana kita nak selari kan. Maksudnya seorang ketua bagi arahan, semua dengar. Dia kalau kita pandang dari side yang positif, bukan dia saja je kawat.
Bukan nak cantik, tapi ada benda yang kita nak polish kat situ. Betul. Okay lah, rasanya itu sahaja untuk hari ni. Chris suruh diorang describe diri diorang 3 perkataan. Okay. 3 perkataan. 3 perkataan. Oh, tahu. Apa kan dia orang describe dia, kita orang describe each other. Baik. Aku tak tahu dia apa ni. Aku tak tahu. Ready? Go je. Okay, soalan yang terakhir lah kan. Memandang kita dah kupas korang punya ni, kita kupas diri korang pula lah. Selepas korang, sebab korang presiden kira macam korang dah berpengalaman, dah kira macam polish lah daripada bidang korang kan. Contoh macam BD dah, mesti korang dah lama dalam, macam Amir pun sama. So macam korang boleh tak describe diri korang dengan 3 perkataan, 3 kata kerja lah. Kata kerja, adjektif. Kata sifat. Kata sifat. Cuba kata contoh. Contoh macam saya kecoh. Chaotic. I love the word. Okay, kecoh, kelakar, ceria. Kelakar cerita sekali ke? Kelakar lain. Kelakar macam I can do jokes. Ceria macam benda-benda tapi korang macam nak, sebab during MDS kan guna lah, saya kan jadi kecoh orangnya, macam tu lah maksudnya. Apa? Tak? Okay, kalau saya lah 3 3 tegas. Wish, tegas. Kalau nak kata berpandangan jauh tu dikira satu. Kira. Okey, berpandangan jauh. Dan yang ketiga ni pemalu. Yang last tu Malu orangnya. Malu, tapi bila bekerja lain karakter dia. Bila bekerja lain, bila kat luar Faham. Yelah, bila kita bekerja kita kena buat karakter yang lain kan. Dengan kawan kita karakter lain. Betul? Faham sangat. Okay, mana tu Aiman? Okay, faham? Ada lagi ke? Okay. Bagi saya, siapa saya boleh describe, saya sekarang adalah seorang yang disiplin, confident dan juga ramah. InsyaAllah. Kalau tegur lepas ni akan lain. Okay, sama kerja. Okay. Last, yang eksklusif ATM kan. Yang paling utama lah, pemalu tu confirm lah. Tapi lah, Syed kami Syed. So sana kita macam saya nak describe, sering buat masa. Sebab dah biasa kan 15 minit Tepati masa. Suka bermain-main. Suka bermain-main, playful. Lagi satu, tak tahu lah nak describe macam mana. Dia punya perkataan tak keluar. Apa? Cuba cakap. Saya budak bahasa. Cuba describe. saya sakit rasa ni penyayang tu tak mungkin saya ada buah ni? Sudah habis. mungkin profesional sikit. Profesional. Kerja. Okay. Profesional. Okay, rasanya itu sahaja untuk episod kita pada hari ini. Okay, kita end our podcast MPOV episod 2. Di antara 3 yang mana satu? Kalau saya pilih 3. Kita end dalam kiraan 3, 2, 1.